Hai, Hana Sayu. Sekarang ni cikgu ada dekat Korea. Sejuknya kat sini cuacanya. Cikgu rindulah nak balik Malaysia tapi tak boleh balik. Cikgu nak makan makanan Malaysia. Macam mana nak buat ni? Kalau post nanti rosak makanannya. Nasib baik ada pengawetan makanan. Jadi, bolehlah cikgu makan makanan Malaysia. Murid-murid, jom kita tengok apa kaedah pengawetan yang sesuai supaya cikgu dapat makan makanan Malaysia dekat Korea. Kaedah pengawetan makanan. Yang pertama adalah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi membunuh kebanyakan mikroorganisma. Contohnya, pendidihan menjadikan rendang tahan lebih lama. Kaedah yang kedua adalah penjerukan. Penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Ketiga adalah pembungkusan vakum. Merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Contohnya, sosis dan lobak merah. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Yang keempat adalah pengeringan. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Contohnya, ikan kering, asam gelugur, mihun kering. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau menjadi tidak aktif. Kelima adalah penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pada suhu di bawah takat beku, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Pendinginan merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran suhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Kaedah keenam adalah pemasinan. Pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Kaedah ini digunakan untuk memasingkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Kaedah yang ketujuh adalah pelilinan. Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayur-sayuran seperti apple, orange, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Seterusnya adalah pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan melibatkan proses pendidihan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Contohnya adalah sardin, makanan dalam botol, sos dan sebagainya. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan itu. Seterusnya ialah kaedah pempestyuran. Pempestyuran ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu
untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Contohnya ialah susu pasteur. Seterusnya ialah kaedah penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya daging salai, ikan salai dan pisang salai.